بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberikan kita keizinan, peluang. Ya Allah, panjangkan usia kita sampai saat ini. Ini antara nikmat yang sangat besar. Kita bersyukur di atas nikmat kurniaan Allah Ta'ala yang tak terhitung banyaknya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur, ya, kurang mengeluh, ya, bersyukur dengan apa yang ada, tidak disibukkan, tidak dirisaukan dengan apa yang tiada. InsyaAllah, seperti kebiasaannya, kita kembali menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab kecil yang bertajuk Agar Selamat dari Godaan Syaitan, yang memuatkan dua bab, iaitu perbahasan yang pertama telah berlalu penjelasannya, iaitu syaitan dan tipu dayanya. Ya, moga-moga ya apa yang telah kita pelajari itu akan menjadi panduan dan sempadan, iaitu peringatan agar jangan kita tertipu dan terjatuh dalam tipu daya syaitan yang sangat halus, yang tak pernah syaitan itu alpa dan berhenti daripada, ya, makarnya terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang keduanya adalah bab bagaimana agar selamat daripada godaan syaitan dan tipu dayanya. Dan ini adalah bab yang sangat besar, yang sangat penting, supaya kita selamat daripada tipu daya syaitan. Dengan itu kita akan selamat, ya, nanti di negeri akhirat. Ya, kerana syaitan itu mencari jalan bagaimana untuk memastikan orang-orang yang beriman itu terjatuh bersamanya dan nanti dihimpunkan bersamanya di dalam neraka yang azabnya tak terperi. Semoga kita kesemuanya selamat daripada azab Allah Ta'ala itu yang tak mampu untuk kita tanggung. Apatah lagi mendengarnya juga sudah kita tidak mampu, bagaimana pula berada di dalamnya. Semoga Allah menyelamatkan kita kesemuanya. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Baik, pada malam ini untuk meneruskan bab yang kedua, bagaimana agar selamat daripada godaan syaitan dan tipu dayanya, kita menyambung poin yang seterusnya, iaitu pada poin yang ke-11. Dan sebelum ini, semalam kita berhenti pada poin yang ke-10, iaitu taubat dan istighfar. Ya, dan orang yang beriman setiap harinya pasti mereka akan, ya, melafazkan istighfar, khususnya setelah mereka selesai solat. Ya, 5 waktu dimulai dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan juga sekurang-kurangnya dalam satu hari, pagi sekali dan petang sekali, ya, tak lupa kita mengucapkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ants khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa ants. Mudah-mudahan dengan zikir itu memohon keampunan kepada Allah, kemudian juga diiringi dengan taubat, ya, kita bertaubat kepada Allah di atas segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada hari ini.
Ya, sama ada kesalahan itu dilakukan secara zahir yang tampak menerusi perbuatan anggota tubuh badan dan tingkah laku. Begitu juga yang tidak nampak, iaitu dari segi pemikiran, barangkali kita ada berburuk sangka, ya, berfikiran negatif, atau pada hati tertanam sifat yang tercela seperti hasad, dengki, sombong dan seumpamanya. Ya, maka dengan itu bergabunglah di antara dua perkara istighfar dan taubat, maka sempurnalah tindakan hamba pada setiap harinya. Dengan itu dia berharap meraih keampunan daripada Allah, kerana Allah itu adalah Dia maha mengampuni dosa hamba-hambanya. Baik, sekarang jalan yang ke-11 untuk kita mengalahkan syaitan, ya, agar syaitan itu, ya, digagalkan segala makarnya, sebagaimana yang dinyatakan pada bab yang pertama, iaitu mensucikan dan menjaga rumah. Setiap kita semuanya memiliki rumah. Sama ada itu adalah rumah sewa, sama ada itu adalah rumah tumpangan, atau sama ada rumah itu memang rumah kita, milik kita. Sama ada rumah kita itu sangat sederhana sekali, atau rumah kita sangat mewah sekali. Maka rumah adalah tempat di mana kita berteduh, di mana di rumah ada urusan yang privasi yang semuanya kita lakukan. Dan sebahagian besar masa kita banyak habiskan di rumah. Terkhusus iaitu mulai maghrib sampailah ke subuh, di mana setiap orang, ya, sebahagian besarnya tidak disibukkan lagi dengan urusan pekerjaannya. Maka bagaimana untuk memastikan rumah kita itu menjadi tempat yang tidak ada campur tangan atau gangguan daripada syaitan? Maka caranya adalah sebagaimana jalan yang ke-11, yakni bersihkanlah rumah dari alat-alat muzik dan permainan yang melalaikan, gambar-gambar dan patung yang diharamkan, serta salib dan yang lainnya yang dilarang dalam Islam. Termasuk di antaranya adalah dijauhkan dari nyanyian. Baik, ya, rumah orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya, adalah terbebas daripada perkara-perkara yang membuka pintu, yang mengundang, ya, yang disukai oleh syaitan. Iaitu apa dia? Iaitu alat-alat muzik. Ya, kerana alat muzik ini adalah di antara perkara yang diharamkan di dalam Islam. Walaupun kita lihat alat muzik itu banyak sekali faedahnya. Dan alat muzik itu apabila seseorang yang mendengarnya pasti, ya, cenderung hatinya terkasima dengannya. Yang boleh menaikkan emosi, yang boleh menurunkan emosi, mendatangkan nada, ya, gembira, suka, sedih, suka, duka dan pelbagai. Namun Islam meletakkan bahawa alat-alat muzik, ya, dan hasil bunyinya itu adalah terlarang. Kenapa? Dia melalaikan, dia menjauhkan kita daripada tersibukkan dengan perkara yang lebih besar faedahnya. Iaitu apa? Mentadabbur Al-Quran, ya, membaca hadis-hadis Nabi SAW, mentelaah kitab-kitab. Juga dia mengambil masa kita, iaitu menggantikan yang sepatutnya waktu itu kita berzikir kepada Allah. Jadi apabila disibukkan dengan muzik-muzik ini, ya, yang membawa kepada apa? Ya, lupa kepada Allah. Ya, berseronok dengan diiringi pula muzik itu dengan nyanyian. 3 serangkai, muzik, nyanyian dan maksiat. Kerana penyanyi-penyanyi itu terdiri daripada lelaki dan wanita, dan penampilan mereka itu semuanya adalah umumnya penampilan yang bertabaruj, mendedahkan anggota tubuh badan, dan pelbagai lagi yang bertimpa-timpa dosa padanya. Jadi, ya, sekarang dengan teknologi dia telah berada di dalam rumah, di paparan skrin TV dan di paparan skrin handphone. Ya. Jadi hendaklah kita memastikan rumah kita tidak ada alat muzik yang fizikal, khususnya apa seperti piano. Ada setengah rumah orang, biasanya orang-orang kaya statusnya, ada piano di ruang tamu. Mereka berbangga dengan ada piano. Ya, Masya Allah. Ya. Begitu juga, ya, ada gitar dan pelbagai lagi. Nah, ini semua permainan-permainan yang dilarang. Ya. Begitu juga gambar-gambar makhluk yang berjama, gambar-gambar makhluk yang hidup, hendaklah tidak ada di dalam rumah kita. Kerana apa? Ia menyebabkan malaikat rahmat tidak berada di dalam rumah kita. Jadi Islam melarang gambar-gambar makhluk bernyawa. Bahkan di antara orang yang mendapat azab yang paling keras di negeri akhirat nanti adalah orang yang menggambar. Jadi elakkan gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Jika ada di rumah kita, di ruang tamu, gambar kita dulu barangkali, ya, sejak gambar kecil kita ada dipamerkan, sampailah kita berumah tangga, berkahwin, ada gambar-gambar kita berkahwin.
Ya, gambar-gambar kita pergi ke mana, keluar negara belajar, semua ada, dapat ijazah siap dengan 10 scroll dipamerkan. Maka simpan semua gambar itu. Ya, simpan dalam album kalau masih sayang. Ya. Yang terbaiknya tak perlu ada gambar. Masya Allah. Sulit kan ni? Sulit. Tapi sulit macam mana pun kita nak contohi siapa? Nabi SAW, para sahabat. Cuba lihat. Ada tak sampai sekarang? Gambar Nabi SAW sudah tentu lah. Gambar para sahabat, ada tak? Jangankan gambar para sahabat, gambar para tabi'in, ada tak? Gambar tabi'in. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah. Ya, sampai kepada ulama-ulama sekalian, sampai. Padahal orang zaman dulu pandai tak melukis? Paling hebat. Jangankan melukis, buat patung. Juara mereka. Buat patung sebiji serupa lalu disembah. Islam tutup pintu-pintu itu. Ya. Jadi jangan dalam rumah ada patung-patung. Setengah orang dia suka buat koleksi patung. Ya, dalam rumahnya penuh dengan patung. Ya, patung kuda. Ya, kuda. Bahkan kenderaan dia pun ada. Di antara kenderaan mereka itu ada patung-patung. Ya. Dia punya logo pun patung. Bahkan ada kereta yang berlambangkan salib. Ya. Baju berlambangkan salib ada. Baju pasukan bola. Pasukan bola apa yang ada salib? Barcelona. Entahlah. Katalah Barcelona ke apa ke. Itu dilarang. Apatah lagi kalau bajunya di belakang ditulis ditaja Carlsberg. Lagilah dilarang. Jadi pastikan perkara-perkara ini tidak ada di dalam rumah kita. Kerana itu merupakan tipu daya syaitan, dan syaitan suka kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wastafzir man istata'ta minhum bisautik, dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan suaramu. Dan ya, perangkap mereka itu, ya, hasung, giring mereka, bawa mereka, ajak mereka. Ya, itu siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan suaramu. Nampak tu? Ya, surah Al-Isra ayat nombor 4. Mujahid rahimahullah mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan bisautik, yakni dengan suaramu, adalah dengan nyanyian. Jadi nyanyian ini adalah bukan perkara baru. Nyanyian ini dulu adalah salah satu daripada, ya, syiarnya orang-orang yang apa? Yang hidup bermewah-mewahan. Ya, syiarnya orang-orang istana zaman dulu. Ya, untuk mereka berpoya-poya, bergembira, berseronok, berpora-pora, diiringi dengan apa? Dengan arak. Ya, muzik, nyanyian akhirnya membawa kepada apa? Kerosakan, perzinaan dan berbagai lagi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan ada kaum-kaum dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat-alat muzik, yakni nyanyian, dengan pelbagai dalih. Dia tukar. Oh, ini adalah muzik Islami. Ini adalah nasyid Islami. Tuh, dia letak Islami. Ya, dengan meletak nama, memberikan label atau logo Islami, ya, bukan bermakna perkara itu menjadi halal, boleh. Ya, seperti busana muslimah. Tetapi lihat dari sudut compliance-nya dengan requirement yang telah ditetapkan oleh syariat. Nama itu tidak menunjukkan hakikat, tapi hakikat itu yang dilihat. Boleh faham? Letaklah nama indah macam mana pun, tapi dilihat dari sudut hakikat. Macam riba, dia tak letak riba, dia letak bunga, dia letak interest. Indah namanya, tapi lihat hakikatnya. Ya, maka diukur hakikat itu. Jika bermuafakah dengan apa yang dilarang, maka dilarang. Jadi Nabi SAW menjelaskan, sungguh akan ada kaum-kaum dari umatku yang menghalalkan zina. Ya, menghalalkan zina ataupun menghalalkan jalan-jalan yang membawa kepada perzinaan. Tak apa, ya, dah bertunang, bolehlah bawa jalan ke sana kemari, bolehlah datang ke rumah, bolehlah pergi bekerja bersama. Padahal itu adalah dilarang. Ya, kerana apa? Apa saja jalan yang membawa kepada perkara yang diharamkan, maka dia menjadi haram. Ya, sutra umpamanya. Ya, akan ada orang yang memakai sutra, orang lelaki yang dilarang, dia tukar. Ya, dia letak color dan sebagainya, maka akhirnya berubah wajah. Ya, lembut. Ya, sutra dilarang untuk orang lelaki. Arak begitu juga. Ya.
Ada di kalangan orang Islam yang meminum arak. Bahkan di dalam majlis-majlis mereka dihidangkan arak. Berlaku tak ni? Banyak berlaku, terutamanya di tempat-tempat maksiat, di pub-pub, ya, kelab malam tu. Ramai rupanya orang Islam yang pergi ke situ. Ini adalah perkara yang dilarang. Dan alat muzik, tak usah cerita lah, sangat berleluasa. Ya, sampai dalam ceramah kuliah pun, ya, yang di-upload dalam YouTube tu kadang-kadang dimulai dengan muzik. Hendaklah mereka khawatir dengan pesanan Nabi SAW. Ya, sebab itulah di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi SAW, yakunu fi akhir zaman khasfun wa qasfun wa mashun. Ya, di akhir zaman nanti akan ada peristiwa, ya, yakunu fi akhir zaman. Apa dia? Iaitu di mana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu dan diubah rupanya. Nanti akhir zaman. Lukilah ditanya kepada Nabi SAW, wa mata? Ya, wa mata zalika ya Rasulullah? Bila hal itu akan terjadi, wahai Rasulullah? Ini peristiwa yang sangat menakutkan, tanda kiamat. Ya. Lalu Nabi SAW pun menjawab, qal iza zahratil ma'azifu wal qainat. Ketika mana alat-alat muzik dan para penyanyi telah bermaharaja lela. Bukankah itu zaman ini? Bukankah itu? Ya, ini di antara tanda kiamat yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan terus berlaku. Sebagaimana kita belajar dalam bab kiamat, iaitu beriman dengan, ya, hari akhirat. Iaitu peristiwa yang pertama adalah kiamat. Dan sebelum datangnya kiamat, ya, para ulama, ya, sebagaimana yang mereka ambil daripada ayat-ayat Al-Quran dan wasiat Nabi SAW, ya, dimulai dengan tanda-tanda kiamat kecil. Dan tanda-tanda kiamat kecil itu terbahagi kepada 3. Satu yang telah berlaku dan tak akan berlaku lagi. Contoh seperti apa? Dengan diutuskan Nabi SAW dan wafatnya Nabi SAW. Itu tak akan berlaku lagi. Itulah tanda kiamat yang pertama. Ya. Kemudian tanda kiamat yang telah berlaku dan sedang berlaku dan terus berlaku. Inilah contohnya. Alat-alat muzik dan para penyanyi telah bermaharaja lela. Dah lama rentang waktunya. Ya, tapi yang lebih parah adalah di zaman kita. Kerana apa? Muzik itu masuk dalam setiap perkara. Dalam handphone penuh dengan muzik. Dalam siaran TV penuh dengan muzik. Ya. Dan muzik-muzik dan penyanyi ini dibesarkan, dimuliakan, diutamakan, diberikan perhatian. Betul kan? Dalam surat khabar, kalau dulu surat khabar ada satu slot khas, sisipan khas tentang hiburan. Dan di siaran-siaran televisyen ada ruangan khas untuk hiburan setiap hari. Nyanyian, pertandingan, macam-macam lah. Apa pertandingan, macam-macam contoh. Macam-macam lah pertandingan. Ya, nak mencungkil bakat baru lah. Ya, idola lah, macam-macam. Apa? Idola apa tu? Malaysian Idol. Macam-macam. Ya, dalam zaman PKP ni pun diberi peluang, diberi galakan, diberi bantuan lagi. Patutnya ketika Allah turunkan musibah, perkara itu semuanya hendaklah berhenti. Tak. Ya, kerana mendapat dukungan dan sokongan. Masya Allah. Nampak? Luasnya mereka itu lebih luas daripada ruangan untuk agama. Setiap hari ada ruangan dia. Kalau surat khabar, ruangan agama bukan setiap hari. Hari tertentu saja. Itu pun kecil aja ruangannya. Nampak tak? Ini tanda. Kemudian tanda kiamat kecil yang belum berlaku. Dan dia akan berlaku. Masih banyak yang belum bermunculan. Kemudian baru berpindah pada tanda kiamat besar. Maka saatnya telah sampai masa untuk berlaku kiamat. Bila? Wallahu a'lam. Tapi bila berlakunya nyanyian dan para penyanyi itu bermaharaja-lela, zaman kita telah terhimpun satu dunia semua bersepakat, bermuafakat buat satu program yang ditiru dan dipakai seluruh dunia. Betul kan? Macam tadi tu apa namanya? Malaysian Idol, Indonesian Idol, ya, Philippines Idol, Thailand Idol, semua negara Islam dan negara orang kafir bergabung bersama sehati sejiwa. Ya, sampai masuk ke dalam setiap rumah kaum muslimin. Dan ditunggu-tunggu programnya. Kecuali mereka-mereka yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala, iaitu tidak adanya TV di rumahnya. Tapi sekarang sudah diganti dengan HP. Sebab itu menjadi aneh kalau orang di zaman sekarang di rumahnya tiada TV. Dan beruntunglah menjadi orang-orang yang gharib dan ghuraba itu, walaupun orang pandang aneh.
Kadang-kadang orang bertanya, rumah tak ada TV Habis anak-anak buat apa Tak bosan ke, tak boring ke rumah tak ada TV? Dengan tak ada TV lah aman seaman-amannya. Betul kan? Tidak tersibukkan dengan menghabis masa di kaca TV. Kalau tidak, apa pun nak dibuat. Ya. Adapun handphone, ya, setiap orang satu. Anak-anak di zaman sekarang. Ya, tapi itulah zamannya. Handphone itu ada maslahatnya. Maka gunakan untuk kebaikan. Dia ibarat mata pedang ataupun pisau di dapur. Kalau diguna dengan baik, maka dia dipotong ikan, gunanya potong timun. Tapi kalau disalah guna, dia membinasakan pemiliknya. Maka apa yang perlu ibu bapa lakukan? Terangkan pada anak-anak, bertakwa dengan handphone. Ya, apa yang ibu bapa boleh buat? TV kuasa dia. Tapi sekarang Masya Allah, melanggan dengan siaran itu, siaran ini, berpuluh channel ada di situ. Sampai ke tengah malam masih membuka mata melihat. Ya, ini di antara fitnah yang paling sulit untuk setiap orang melepas diri. Pasti akan terkena panahannya, besar atau sedikit. Yang belum berlaku lagi apa ni? Hadis ini, iaitu tentang nanti di mana orang-orang itu ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu dan ubah rupanya. Bagaimana rupanya diubah? Dalam hadis lain disebut, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan datang kepada umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutra dan khamar dan alat muzik. Ya, dan sungguh akan menetap beberapa kaum di sisi gunung, di mana para penggembala akan datang kepada mereka dengan membawa gembalaannya dan seterusnya. Kemudian Allah menghancurkan mereka pada malam hari, menghancurkan gunung dan mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Ini belum berlaku. Ya, belum berlaku, iaitu kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat muzik. Mereka menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Kita kata muzik ni Allah haramkan, tak, dia halal. Mana ada dalil? Tu hadis-hadis tu tak kuat. Nampak ni? Ada pendapat para ulama begitu. Ulama seperti itu tinggalkan. Sebab apa? Pendapat mereka adalah lebih lemah daripada sarang laba-laba. Kerana para ulama lain menjelaskan hadis-hadis itu adalah hadis yang sahih, kuat. Ya. Dan hadis-hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan, contoh hadis yang kita baca tadi, hadis sahih riwayat Bukhari. Ya. Imam Bukhari, apa yang ada di dalam kitabnya adalah hadis yang sahih. Ya. Dan Al-Quran pun sebut, wa minan nasi may, macam mana surah Al-Luqman tu? Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis lidullu an sabil. Cuba tengok surah Luqman ayat kedua atau 3. Nanti baca. Tu para mufassir menyebutkan tentang ketika Nabi SAW berceramah, orang kafir musyrikin nak kacau, nak tandingi ceramah Nabi SAW itu, nak pull the crowd supaya jangan pergi pada Nabi SAW. Ya, mereka datang ke penyanyi, buat stage, buat show juga. Tu kan zaman sekarang begitu. Buat stage, buat nyanyian, ya. Kemudian apa? Nak menghindari manusia daripada mengingati Allah. Ya, maka ikutlah cara Nabi SAW. Jadi, kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa aghliqul abwaba wa dhkuru ismallahi fa inna syaitana la yaftahu baban maghlaqan. Kuncilah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah. Sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka pintu yang terkunci. Jagalah rumah dengan memperbanyakkan solat-solat sunat dan tilawah Al-Quran di dalamnya. Jadi, ada beberapa sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tadi, jangan bawa masuk maksiat ke dalam rumah. Yang kedua, rumah kita boleh dipagari daripada gangguan syaitan dengan apa? Iaitu menutup ketika maghrib nak sampai. Sebab itu waktu maghrib itu dilarang solat. Sebab ketika itu matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Syaitan berkeliaran waktu itu. Kunci pintu. Sebut nama Allah, bismillah, tutup. Sebut nama Allah. Tu wazkur urus mallah. Kerana syaitan tidak akan dapat membuka pintu yang terkunci. Lepas maghrib nak buka balik tak apa. Sebab kita dah tutup tadi. Waktu itu waktu peak time untuk syaitan bermaharaja lela. Cuba lihat betapa banyak orang waktu maghrib masih tersibuk di padang bola, melepak waktu muazzin dah azan dah. Itu orang yang tertipu dengan syaitan. Waktu maghrib, waktu itulah dia nak makan malam di restoran dan kedai. Padahal dia bukan musafir. Lepas maghrib baru pergi. Kerana apa? Waktu maghrib sangat suntuk. Waktu yang paling
kelang kabut. Betul kan? Waktu itu sepatutnya kita tenang. Jadi prior to the maghrib, we already prepared. Bukan waktu maghrib nak mandi. Bukan waktu maghrib nak buat itu ini. Ya, earlier, prior to the maghrib, at least 15 minutes dah prepare. Ya, jadi hendaklah kita memastikan rumah kita ya adalah rumah tangga yang terjauhkan daripada perkara-perkara yang dilarang. Baik. Jadi mafhumnya adalah hendaklah kita memastikan rumah tangga itu rumah tangga yang sesuai dengan aturan syariat. Dan kalau kita lihat dari sudut rumah tangga, untuk mendekatkan pemahaman, kita boleh tengok rumah tangga ni sebagai analogi, permisalan. Ya, melihat dengan keadaan senario ni, kita boleh bagikan rumah tangga ni pelbagai model rumah tangga. Ada model rumah tangga gaya hotel. Apa makna gaya hotel? Rumah tu hanya sebagai tempat persinggahan aja. Suami balik hanya tempat untuk mandi, makan, tidur. Itu saja. Kemudian keluar. Ya, maka tidak ada suasana ke keluarga yang harmoni. Hanya itu saja. Sebagai tempat untuk dia singgah, transit. Ada tak orang seperti ini? Ada. Ya. Yang kedua adalah rumah tangga gaya hospital. Ya, kedua-duanya sakit. Ya, sakit ahli keluarganya. Ya, orang itu ada penyakit, itu orang ini penyakit. Penyakit apa? Penyakit jauh daripada Allah. Ya, dibiarkan ya maksiat berluasa. Mana kena perlu rawatan. Jadi sakit mereka itu. Ada rumah tangga gaya pasar. Ada penjual, ada pembeli. Hiruk pikuk dalam rumah tangga. Ya, daripada pagi sampai ke malam tak pernah sunyi. Ya, daripada apa? Pergaduhan, perkahlian, macam di mana. Ya, terpekik, terlulung dan seumpamanya. Tu. Ada pula rumah tangga gaya kuburan, grave, very quiet. Sunyi, sepi. Hambar rumah tangganya. Tak ada komunikasi dua hala. Ya, dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak. Tak ada kemesraan. Ada tak rumah tangga seperti itu? Ada. Ya. Dan rumah tangga yang kita inginkan adalah rumah tangga ya, rumah tangga model gaya masjid. Tu rumah tangga gaya masjid. Padanya tersiput 3 perkara. Iaitu rumah tangga itu bercirikan, berkonsepkan asmara. Apa asmara? As-sakinah, mawaddah, wa rahmah. Short form dia asmara. Lain macam, faham? Asmara short form. As-sakinah, mawaddah dan apa? Rahmah. 3 kombinasi, 3 in 1. Maka terhasillah keluarga yang harmoni, saling berkasih sayang, saling tegur menegur, saling ingat mengingat. Ya, ada ketulusan, ada sincerity, ada integrity. Ya, ada imam dan makmum. Rumahnya diimarahkan dengan perkara-perkara yang mendapat keredaan Allah. Diatur rumah tangganya sesuai dengan aturan syariat. Ya, anak-anak diatur, diperingatkan tentang solat berjamaah. Dalam situasi sekarang tak boleh nak ke masjid, atur semua anak-anak. Ya, isi masa dengan majlis ilmu, perbincangan. Pastikan anak-anak baca Quran. Sekali semak baca, sekali baca bersama-sama. Ya, seorang-seorang dan begitulah seterusnya. Ya, ada penegakan amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Maka inilah dia rumah tangga yang sepatutnya berlaku. Jangan sebaliknya tadi. Rumah tangga dipenuhi dengan perkara yang lara, maksiat. Ya, balik-balik maghrib terus buka TV sampai ke tengah malam. Ya. Si suami ada masa dengan si isteri. Isteri dah tidur pukul 10, suami pukul 1 masih tak tidur. Main handphone. Ya. Sama ada urusan kerja atau urusan yang tiada kena-mengena dengan pekerjaan. Ya, pekerjaan selesai di pejabat. Ya, tak perlu bawa pulang. Di rumah adalah family time, not office time. Betapa tertipunya manusia dengan kesibukan dunia sehingga urusan kerja pun dibawa ke rumah. Rumah ada haknya, pejabat juga ada haknya, kecuali dalam keadaan-keadaan yang kritikal. Itu pun bukan selalu, tapi kalau dia jadi kebiasaan, itu perkara yang membinasakan keharmonian, keberkatan rumah tangga. Baik, tengok syaitan betapa halus tipu dayanya. Sampai ke dalam rumah tangga pun dia ingin masuk campur. Akhirnya apa yang terjadi? Porak-peranda rumah tangga. Rumah tangga kering gersang. Walaupun rumah tangganya besar, dari segi fizikalnya mewah, ya, keindahan rumah tangganya macam istana,
paradise on earth, tapi tidak ada keberkatan, tidak ada kenikmatan, rasa gersang, jiwa gelisah. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan rumah tangga kita, iaitu rumah tanggaku, syurgaku. Begitu juga pergi ke pejabat, my office is my paradise. Same goes to my house, my home. Rumah kita, nampak? Yang kedua, jalan untuk selamat daripada tipu daya syaitan, iaitu membentengi isteri, keluarga dan anak-anak. Nabi SAW bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atun awishtara khadiman falyakul." Ya, idza, apabila tazawwaja, salah seorang daripada kamu berkahwin, bernikah. Ya, nikah siapa? Imra'atun, seorang wanita. Ya, awishtara, atau membeli khadiman, membeli seorang pelayan, budak, hamba. Itu di zaman dulu lah. Zaman sekarang tidak ada hamba, kecuali nanti berlaku peperangan jihad, ada balik hamba kalau ditangkap. Tapi sekarang sudah diatur dengan undang-undang antarabangsa. Dia panggil POW, POW, Prisoner of War. Ada undang-undang ni. Tu. Ya. Kemudian maka ucapkanlah, ya, bagi orang yang berkahwin ada ucapan yang disunahkan. Apa ucapannya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tabiatnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan tabiatnya. Ini sangat penting. Sebab banyak rumah tangga sebelum berkahwin indah khabar dari rukun. Bukan main lagi, tak sabar nak berkahwin. Sebab apa? Momen yang paling indah bagi seorang yang berkahwin. Jadi nak memulakan perkahwinan dia perkara yang mudah. Tapi nak mengekalkan perkahwinan sampai salah seorang daripadanya mati atau kedua-duanya mati, itu perkara yang paling sulit. Sebab apa? Sebab syaitan dah berjanji nak menyesatkan. Syaitan terkalahkan bila seorang itu telah berumah tangga, kerana tertutup baginya pintu-pintu kemaksiatan. Sebab telah ada isteri di depannya, telah ada suami di depannya. Maka terhalang untuk si suami atau isteri untuk terjatuh kebarangkaliannya kecil dalam perzinaan dan seumpamanya. Ya. Sepatutnya begitu. Ya. Maka bila dia berkahwin di hari pertama saja, syaitan akan cari jalan supaya dia bergaduh. Ya. Jika tidak boleh mengatur dengan kesabaran, emosi, akhirnya apa? Perceraian lah yang akan dituai. Dan syaitan sangat bergembira. Syaitan akan membisikkan pada si suami atau isteri dengan pelbagai keburukan. Harap saja isteri sekolah agama, tapi perangai macam setan. Setan ajar tu kat diri dia. Yang isteri pula kata harap saja belajar tinggi, tapi tak pandai nak mengurus rumah tangga. Dua-dua tu syaitan pergi. Jadi ingat, bila ada ungkapan-ungkapan negatif, seburuk apa pun ucapan, tahan dengan iman dan ilmu. Ingat, perkahwinan kita itu bukan kebetulan. Telah ditetapkan ketika roh ditiupkan ke dalam janin. Rezekinya, ajalnya, jodohnya. Jadi Allah telah menetapkan jodoh kita dengan dia. Maka Allah nak uji pula. Sebab orang beriman pasti akan diuji. Bagaimana kamu mengatur, mengurus rumah tangga, khususnya bagi si suami. Si suami hendaklah memiliki kesabaran tahap ekstra daripada si isteri. Telinga ni mesti tebal. Ya, bulletproof dia very very high. Dia tembak dengan pelbagai ucapan lisan yang tajam daripada si isteri. Dia kebal, dia tahan, dia tahu ini adalah panah beracun daripada syaitan di belakang ni. Jadi jangan dia tertipu. Dan betapa banyak si lelaki yang tak dapat mengawal, akhirnya dengan mudah sekali melepaskan ucapan. Ya. Dan dia belum tentu akan dapat isteri yang lebih baik daripada isteri yang dia miliki ketika itu. Dan betapa banyak kes berlaku seperti itu. Sebab itu, nak menjadi seorang suami, hendaklah mempersiapkan bekalan dengan ilmu. Bukan hanya belajar dari sudut fiqhnya saja. Ya, hukum hakam tak cukup. Mesti tentang bagaimana nak manage your family. How to readjust, navigate konflik. Tu dipanggil apa? Conflict management, conflict resolution. Sebab berkahwin, dia bukan hanya menarik manfaat, dia juga sedang bersiap untuk menghadapi mudarat. Tu, maka si suami mesti ada kemahiran how to calculate
how to manage risk which he will encounter throughout their marriage. Faham? Bukan senang. Ya, sampai ke mati gitu. Kena jaga. Barangkali dia boleh bertahan rumah tangganya 20 tahun, 30 tahun, tapi disebabkan ada satu perkara Allah uji. Ya, dia tak mampu menghadapinya. Betapa banyak orang yang di penghujung usia 70 tahun bercerai dengan isterinya. Yang tak sepatutnya berlaku kalau di sudut akal. Tapi begitulah Allah telah menetapkan. Ya, kecuali perceraian itu di atas sebab-sebab yang menepati aturan syariat. Ya, jika tidak ada cara lain, itulah the last resort. The last action which you need. Otherwise, you have to be patient. Ya, bersabar. Kerana ujian bila berjaya melepasinya akan rasa nikmat. Bercakap mudah. Ya, kita bercakap ini supaya kita sendiri sentiasa bersiap saga. Ya, sebab itu seorang isteri ni sungguh dia adalah ujian yang paling besar. Sebab apa? Banyak suami terjatuh, gagal, ya, terkalahkan oleh seorang isteri. Bukan bermakna isteri itu buruk, tak. Tapi memang begitulah. Tengok, Nabi Adam AS terkalahkan oleh syaitan. Oleh siapa? Si isterinya. Ya, sebab itu wanita ni, dia walaupun dia tidak memiliki kekuatan seperti lelaki dari sudut fizikal, tapi kekuatannya dari sudut ucapannya, wujukannya, sehingga berjaya melembutkan seorang lelaki yang memiliki kekuatan, memiliki jawatan, memiliki kekuasaan. Dia dapat dikalahkan olehnya. Kenapa? Kerana perempuan kelebihannya di situ. Jadi beruntunglah mendapat isteri yang solehah. Arba'un minas sa'adah, iaitu salah satu al-mar'atus solehah. Ya. 4 kebahagiaan. Bila seorang memilikinya, maka sungguh itu satu kebahagiaan. Di antaranya adalah isteri yang solehah. Ya. Begitu juga suami yang soleh. Betapa banyak suami yang soleh mendapat isteri yang soleh. Begitulah sebaliknya. Dan berapa banyak pula orang yang Allah kurniakan kedua-duanya sekali. Maka bersabarlah. Ya, terima takdir Allah, pertahankan ya rumah tangga. Jadi Nabi SAW ajar lagi. Tengok, di awal perkahwinan berdoa kepada Allah. Ya, berdoa. Kemudian Nabi SAW juga pernah membentengi Al-Hasan dan Al-Husain dengan ucapan a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada setiap syaitan dan binatang berbisa, serta dari setiap mata yang jahat. Jadi, satu nak jaga iaitu kelestarian dan kelangsungan rumah tangga. Berkelahi macam mana pun, sebab itulah kunci utama apa dia? Sabar. Ya, jangan emosi. Ya. Kalau diuji dengan suami yang amarah, ada jalan penyelesaian. Jangan mengadu pada pihak ketiga. Mengadu pada pihak berautoriti, jabatan agama. Kerana mereka bertanggungjawab. Jabatan agama pula hendaklah membuat tindakan segera. Jangan delay. Akhirnya apa? Mendatangkan kezoliman terhadap si isteri, dan berapa banyak kes seperti itu. Jadi Islam ini yang masalahnya adalah dari segi execution part. Hendaklah bersegera bertindak. Ya, ni dah lebam-lebam datang mengadu, baliklah bersabar. Taat pada suami itu adalah kewajipan. Bukan begitu caranya. Orang tu dah jadi sparring partner lah. Ya. Dia dah jadi tempat untuk dia melepaskan segala geramnya seorang suami. Ya, yang sungguh akan bertanggungjawab nanti di hadapan Allah. Tak padan, tak patut seorang lelaki memukul isterinya. Nabi SAW tak pernah pun memukul isteri-isterinya. Ini pukul sampai nak mati. Yang terkini itu tengok, sampai ICU. Isteri dalam keadaan mengandung. Ini memburukkan wajah Islam. Islam berlepas diri daripada orang seperti itu. Kenapa? Syaitan. Ya, Masya Allah. Semoga Allah menjaga kita, menjauhi kita daripada tipu daya syaitan. Marah macam mana pun tetap kena rasional. Jangan emosional. Ingat kepada Allah. Buruk-buruk isteri kita pun, ya, bukan bermakna kita lebih elok pada isteri. Isteri adalah cerminan suami. Suami adalah cerminan suami. Betul. Jadi kedua-duanya itu saling lengkap melengkapi. Jadi untuk mengekalkan rumah tangga ini kena ada give and take. Ya, kita ada kelemahan, isteri ada kelemahan. Jangan dilihat pada kelemahan. Kelemahan itu untuk diperbaiki. Lihat pada kelebihan. Barangkali isterinya tak pandai memasak, tapi dia pandai. Ya, pandai urusan lain. Pandai apa? Pandai menjahit, pandai tanam pokok bunga, pandai hiasi rumah. Barangkali isterinya jenis budi, ada mood dia.
Bila dia mood tu dia angin, dia tak kira dah. Si suami kena belajar, kena tahu karakter isteri tu. Waktu tu dah kalau isteri moody, kau jangan pergi bergaduh waktu itu. Keep quiet. Just be patient. Dah tahu ini dah kahwin 10 tahun, tak kenal lagi karakter pasangan. Ini sungguh musibah yang paling besar. Sebab itu parenting skill ni is very important. Beside tadi fake punya skill. Faham? Jadi bagi kita yang belum kahwin, ni yang belum kahwin ingat, wajib belajar 2 jurusan. Satu jurusan fake, itu wajib. Satu lagi jurusan how to manage and maintain our family. Esok diuji dengan anak pula. Diuji dengan kesulitan hidup macam-macam. Macam mana? Sebab itu kita perlu mendekatkan diri dengan Allah. Bergantung pada Allah, yakin pada Allah, harap bantuan pada Allah. Semoga dengan itu kekal rumah tangga sampai salah seorang daripada keduanya meninggal. Nampak tak? Ini bukan senang. Dan apatah lagi di zaman sekarang kita lihat kadar penceraian sangat tinggi. Baru berkahwin tak berapa hari bercerai dah. Kahwin kenduri begitu grand. Berapa hantaran? 30,000. Berapa? 40,000. Ui, very loud and clear, bangga. Kenduri habis berpuluh ribu. Tapi tidak ada keberkahan rumah tangga. Sebab itulah penting perkara ini. Sebab itu kedua ibu bapa hendaklah mereka sentiasa berdoa untuk diri mereka, anak-anak mereka, agar dipertemukan jodoh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman dan bertakwa ini bukan makna faham alim, tak. Maknanya dia faqih. Dia alim tentang agama dan dia faqih. Faqih ini yang banyak hilang daripada orang yang alim. Betapa banyak orang yang alim, nampak penampilan, berdakwah ke sana kemari, tapi dengan isteri ganas yang amat. Nampak tak? Kasar. Guna tangan, pukul, kezaliman. Tapi berceramah, Masya Allah, hebat. Bergegar. Luar biasa dengar ceramah. Tapi di rumah dia ceramah depan orang bukan main baik, sopan santun, ya Allah, akhlak bagus. Tapi di belakang tabir hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Dia pula bercerai sana sini. Ada isteri, bila dah terkenal, cerai pula isterinya, cari isteri muda. Nampak tak? Ini banyak berlaku sekarang. Jadi yang penting, seorang ustaz ke sesiapa saja, hendaklah dia menjadi orang yang faqih, iaitu menerapkan agama itu dengan benar. Diterapkan pada dirinya, pada ahli keluarganya. Jangan dia hanya pandai bercakap, berceramah kesana kemari, tapi dia tidak berbuat. Wahai para penceramah, ingat, Allah ingatkan kamu dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang bercakap dan berbuat. Semoga Allah menjadikan kita orang yang sentiasa istiqamah di atas ketaatan dan menunaikan hak apa yang telah diucapkan. Apatah lagi semuanya itu adalah daripada qala Allah wa qala Rasul. Jadi suami isteri hendaklah membentuk rumah tangga yang solehah, rumah tangga yang mendapat keberkatan. Iaitu rumah tangga apa? Rumah tangga apa? Di dalamnya terwujud tadi asmara. Apa makna asmara? Kombinasi 3 perkara. As-sakinah, usratus sakinah. Usratul mawaddah dan apa lagi satu? Rahmah. Amin ya rabbal alamin. Boleh faham? Sebab itu ibu bapa ada contoh teladan. Lihat apa yang ibu bapa buat. Jadi besok anak-anak bila dah berumah tangga, contoh di rumah ayahnya, maknya tidak ada TV. Apa sebab? Sebab TV adalah pencuri waktu, mensia-siakan usia, dan membawa perkara lara, membuka pintu-pintu maksiat. Maka boleh kita gunakan tangan untuk mencegahnya. Gunakan tangan. Maka jangan nanti pergi ke rumah bila dah berumah tangga ada TV 30 channel, Astro, melanggan, apa benda lagi lah, Netflix, Popflix, apa semua ada. Tak datanglah jawabnya rumah seperti itu. Ingat, di rumah mak ayahnya ada kitab, anaknya juga besok begitulah. Itulah kita nak mewujudkan keluarga. Maka ibu bapa menjadi contoh teladan. Nak suruh anak-anak rajin baca kitab, ibu bapa mesti rajin baca kitab. Nak suruh anak-anak menjauhi maksiat, ibu bapa mesti dia yang pertama menjauhi maksiat. Dan begitulah seterusnya. Sebab seorang ibu, seorang ayah, they must shows the best example for their children to follow. Leading by example, walk the talk. Management by example.
Don't become NATO, no action, talk only. Jangan jadi seperti itu. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesungguhan, keupayaan, bimbingan daripada Allah agar kita bercakap dan berbuat. Begitu juga agar anak-anak semuanya nanti mencontohi apa yang baik yang telah dipercontohkan oleh kedua ibu bapa. Cuba lihat ibu bapa. Kenapa ibu bapa jadi seperti ini? Sebab dulu ibu bapa je yang mendidiknya. Ibu bapa sejak kecil mendidik anak-anaknya bagaimana mengatur daripada bangun tidur sampai kembali tidur. Ketika bangun tidur, walaupun ibu bapa di zaman dulu tidaklah tinggi ilmunya dari sudut agama, tapi tinggi dari sudut akhlak dan sasiah. Kerana mereka juga dididik oleh ibu bapa mereka dulu dan diperturunkan menerusi apa? Menerusi lisan dan perbuatan. Bangun pagi, setelah berdoa, kemas tempat tidur terlebih dahulu. Bukan bangun pergi terus makan dan sebagainya, tak. Kemas tempat tidur. Masuk bilik air. Kemudian bukan dah bangun solat tidur kembali, tak. Tidak ada istilah tidur sampai subuh. Sebab apa? Di kampung dah bangun. Mak ayah keluar pergi ke ladang. Anak-anak yang masih kecil diberi tugas. Yang ini kerjanya tak kira lagi membuat. Semua pekerjaan rumah tangga dibuat. Mak ayah keluar, anak ditinggalkan. Yang lelaki pun disuruh menyapu sampah, siram bunga, basuh pinggan, basuh baju. Semua suruh sama je. Supaya apa? Nanti ada tanggungjawab bila dah berumah tangga. Boleh berdikari. Tapi berbeza dengan anak-anak zaman sekarang. Jangan salahkan zaman, salahkan pendidikan. Mak ayah take for granted, mempermudahkan. Akhirnya nanti dia tak rasa lagi ketika dia kuat sekarang. Bila dia akan rasa? Ketika dia tua nanti. Maka Allah akan tunjukkan pembalasan. Kenapa? Kamu tidak menunaikan amanah kamu yang sepatutnya kamu lakukan sebagaimana kedua orang tua kamu dulu telah menunaikan amanah kepada kamu. Nanti jangan risau. Jangan risau pula. Jangan bersalah kepada anak. Bila kamu dah tua, mereka tak memperdulikan kamu lagi. Tak datang berziarah, tak tanya khabar. Bahkan yang lebih parah, menghantar kedua ibu bapanya ke rumah asuhan orang tua. Kenapa? Anak-anak itu kaya, berprofesion, banyak duit. Tak ada masa nak mengambil tahu tentang urusan ibu bapanya. Apatah lagi ibu bapanya tua, menyusahkan dia. Akhirnya, dah kita lihat pun sekarang. Ada ibu bapa yang dibuang. Anak-anaknya Masya Allah bekerja, berprofesion. Ada yang menetap di luar negara. Ada yang jadi CEO itu, CEO ini. Pernah tengok tak? Ada satu YouTube yang dia hantar tu. Dia tu engineer kapal terbang. Dia berucap, dia khayalat dalam kapal terbang tu kan. Saya anak saya seorang sini, kereta tak saya kira lah. Tapi itu dia. Menyesal. Kenapa dulu tidak mengutamakan agama dan pendidikan. Lebih mengutamakan kejayaan anak-anak. Nak jadi engineer. Nak jadi doktor. Nak jadi itu dan ini. Dan itulah dia pasti akan dapat. Tapi yang dia hilang adalah kasih sayang daripada anak-anaknya. Jadi jangan berlaku kepada kita. Sebab tu didik anak-anak. Pastikan. Jangan anak-anak nanti mendatangkan pelbagai alasan. Dulu ayah tak bagi itu, tak bagi ini, tak ajar itu ini. Jangan jadi seperti itu. It's too late already. When it come, the situation become like that. Dia menyesal pun sudah tidak berguna. Apa yang boleh dibuat? Memohon keampunan pada Allah. Sulit. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak. Sebab itu kedua ibu bapa jangan lepas daripada berdoa agar anak-anak menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti pada kedua ibu bapa. Tengok bagaimana Luqman mengajar anak-anaknya. Baca surah Luqman itu. Pendidikan yang sangat agung bagaimana Luqman mendidik anak-anaknya. Yang pertama, la tusyrik billah. Kemudian birrul walidain. Jangan cakap perkataan kepada kedua bapa walaupun tu tengok akhlak yang agung yang diajar oleh siapa? Luqman. Dalam surah Luqman, pengajaran yang agung bagi kita keluarga, didik anak-anak begitu. Apatah lagi Nabi SAW secara komprehensif, very intensif, complete package mengajar tentang pengurusan rumah tangga. Baik, selesai poin yang ke-12. Dan poin yang ke-13, menundukkan pandangan. Intaha. To be continue insya-Allah. Cukup setakat itu. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari dua jurusan ini. Yang pertamanya, kita menjaga rumah tangga kita, wujudkan suasana rumah tangga yang bebas daripada maksiat. Supaya malaikat rahmat sentiasa bersama, berada dalam rumah tangga kita, mendapat doa daripada para malaikat, dan juga mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala.
Alangkah indahnya rumah tangga yang hidup dengan ya Al-Quranul Karim, hidup dengan ya perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan, ya zikir, ya dan pelbagai lagi, dan dijauhkan daripada maksiat. Kerana nak menutup pintu maksiat sulit. Apa yang boleh buat? Kawal dan minimizekan. Masya Allah. Itu saja, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita kesemuanya ya menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, ya dikurniakan keluarga yang soleh, ya dan dengan begitu semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang sentiasa mendapat bimbingan daripadanya, penjagaan daripada Allah Ta'ala. Ya, kita tidak boleh ya terlepas daripada penjagaan Allah Ta'ala walaupun sesaat, walaupun sekelip mata. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita. Ya Allah, ahyina wa amitna alal Islam was sunnah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keistiqomahan, keikhlasan dan berjalan di atas manhaj yang benar dalam beragama dan mengajak manusia kepadanya. Semoga Allah Ta'ala yang mematikan kita kesemuanya di kalangan orang yang beriman dan bertakwa. Dengan itu kita dapat bersama nanti dengan Nabi SAW di dalam syurga ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.